Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Itu kabihaya. Nah, itu tak ada dah. Sekat tu je dah. Sekat tu je dah. Baik. Kita sambung lagi para hadirin sekalian muzakarah kitab Kimia Us-Sa'adah karangan Hujjatil Islam. Fa yaj'aluna al-qalba fi quril mujahadati. Nah, para nabi 104,000 ni yang mengajarkan kita manusia hamba Allah ni bagaimanakah nak menjadikan hati kita ni dalam lingkungan mujahadah dan bagaimana nak menyucikan hati kita daripada akhlak yang keji dan bagaimana nak membawa hati kita kepada jalanan yang bersih yang safi. Kemudiannya hari ni dia buat mari ayat Quran. Ini sebagai dalil lah tugas nabi, tugas para nabi. Tapi ayat ni cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Apa tu buat mari ayat hak cerita tentang para nabi yang lain. Kerana tiap-tiap perkara yang sabit kita isbat kepada nabi, isbat juga kepada nabi-nabi yang lain. Kullu ma sabata ilaihi sabata lahu. Tak ingat dah kaedah dia, ada kaedah tu dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ada sebut. Kamu kalau ada kitab tu boleh cek lah. Tiap-tiap perkara hak sabit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabit juga kepada para nabi yang lainnya. Itu dah. Maka kerana tu mari ayat ni. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Huwa, dialah siapa? Allah. Huwa ni isim dhamir
Kalau kita buka dalam kitab Tafsir Tabari karangan Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata huwa tu kinayatun min ismillahi ta'ala. Huwa tu ialah satu kinayah daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah setengah daripada orang sufi tu ada zikir mereka tu dengan lafaz huwa. Nah, dengan lafaz huwa. Tapi dia tak berzikir laju lah. Dah. Dia berzikir dengan slow. Huwa, hu, yang gitu. Bukan hu. Oh, tu nak ambak siapa? Tak aku kata ni. Dia berzikir hu, sambil tafakkur. Kerana orang sufinya sebagai beradab orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sebut nama apabila dia berdepan dengan seorang yang dia kenal. Supaya kita jumpa dengan orang yang kita kenal, serta kita muliakan dia, kita tak panggil nama dia terus. Nah, kita bahasa beliau. Yang amat berhormat ke, yang berhormat ke, atau beliau. Itu. Beliau berkata begini. Padahal dia ada depan kita, tapi kerana hormatnya kita ke dia, kita tak panggil nama dia. Dolah tu. Ma'e tu. Benar? Memang nama dia Ismail pun. Tapi tak panggil nama dia. Nah, kita panggil dia, beliau. Itu. Maka sebab tu setengah orang ahli sufinya ada zikir dia dengan zikir dhamehu. Bahkan kata setengah ahli sufi, huwa tu ialah satu daripada Ismullahil Azam. Tu satu pendapat lah. Bagian ni bagi khilaf lah. Nah, tapi kalau fuqaha, dia tidak mensayung dia ke kita berzikir dengan huwa. Nah, tak ada lah. Kita berzikir dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dah. Fa'aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Ya, perbanyaklah olehmu akan berzikir la ilaha illallah. Nah, fa'aksiran min zikriha bil adabi, serta dengan adab. Tarqa bihadza zikri, nescaya naiklah martabatmu dengan sebab berzikir la ilaha illallah serta adab tu a'la rutabi, setinggi-tinggi martabat, iaitu martabat siddiqi. Jadi kita tu berzikir la ilaha illallah lah. Cumanya kalau kita tengok ada orang berzikir dalam ni, berzikir pun dia merakai dalam Facebook ni, tak ada arah lah. Orang berzikir ke selawat ke gapo tu sudut rakai, tak apa. Nah, zikir sama-sama kita lah. Kalau orang tarekat kat zikir tu sudut rakai Nah, takut timbul fitnah. Sebab nama lo ni ramai hak jahil pada hak alim. Hak jahil tu hidup rasa alim enggak. Nah, cepat nak menyalah. Nah, apa pun zikir apa lagi ni. Cumanya kalaupun ikut ulama sufi boleh berzikir dengan huwa, itu pun tidaklah dikaifiatkan dengan cepat laju. Nah, hu. Apa zikir? Dia. Oh, nak mulahazah apa tu? Nak hadir makna apa lah hati. Nah, setakat duk jumpa kan kalau tarekat Syatariyah tu boleh berzikir, ada orang panggil zikir dia dengan huwa tapi sambil tafakkur. Maknanya slow. Zikir dia tu satu ia tarik. Hu tu huwa lah. Nah, sebab wakaf bunyi hu. Nah, hu. Dalam hatinya apa? Allah lah dalam hati. Dia tu siapa? Allah lah. Nah, sebab tu dalam kitab Tafsir Tabari dia kata apa? Huwa faqauluhu ta'ala huwa kinayatun min asma'illahi ta'ala. Huwa tu ialah kinayah daripada nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berzikir dengan hu, itu yang sebut nama Allah Taala juga. Itu. Nah, dia sebut nama Allah Taala juga. Tapi nama apa? Izin dhamir dia panggil. Nama dhamir berbentuk dhamir. Nah, dia tu siapa? Dalam hati Allah lah. Itu kan. Allah ni jangan kata zikir huwa. Zikir Allah pun dia mau marah.
Nah, Allah, Allah, Allah. Apa zikir Allah, Allah? Tak ada dalam sunnah. Ya. Pandai pula ada. Buat mari kau ulama yang mengatakan tak ada faedah zikir Allah, Allah, Allah. Padahal perkara tu khilaf juga. Memang ada sungguh ulama, sebahagian ulama Malikiyah kata makruh. Nah, zikir Allah, Allah, Allah dengan tidak mulahazahkan makna dia. Itu kait lagi nota kaki dia. Kalau kira-kira zahir ayat Quran, Allah Taala kata mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, mereka itu uzkurullah. Uzkur itu mana sebut? Sebut olehmu akan Allah. Zikran katsira, akan sebagai sebut yang banyak. Tu kalau ingat senantiasa. Kau ingat sokmo. Kalau Kelantan panggil sokmo lah, senantiasa tu sokmo. Kau ingat sokmo kremo, gitu Kalau ingat tu sokmo, senantiasa. Bukan kau ingat banyak kremo. Banyak mana? Nah, 2 kilo, 10 kilo kawan. Ingat orang tak panggil banyak. Ingat sokmo, senantiasa. Kalau sebut tu banyak. Kau sebut banyak kali dah tapi dia tak dengar. Tu panggil sebut. Uzkurullah maknanya sebut olehmu akan Allah. Sebut Allah. Sebut secara mana? Zikran katsira. Akan sebagai sebut yang banyak. Apa? Ini ayat Quran ni. Mutawatir jangan duk tanya sahih kau dok bodoh benar tanya untuk sahih kau dok tu Ustaz. Sahih kau dok abahmu Quran sendiri tu mutawatir dah. Ni. Tu wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Wazkur, sebut olehmu. Wazkurisma, sebut olehmu akan nama rabbika, bagi Tuhan engkau. Apa nama bagi Tuhan kita? Apa nama bagi Tuhan kita? Allah. Wazkurisma rabbika, sebut olehmu akan nama bagi Tuhan kamu. Bukratan wa asila, pagi petang siang malam. Quran sendiri tu. Tak ada kena tanya sahih ke doa lah. Jadi orang berzikir Allah, Allah, Allah. Pun orang marah pula ni tak boleh. Bukan tak ada benda nak marah lah dia ni. Tu. Banyak perkara lagi boleh kita marahnya. Banyak perkara lagi hak boleh kita nak marah. Tu maksiat banyak lagi hak jelas-jelas haram ke berapa dak dia ni. Tapi dah duk tepi ganggu juga orang hak ingat ke Tuhan. Apa tujuan ke apa tak tahu. Tujuannya supaya kembali kepada mengamalkan hadis yang sahih. Pak Quran tinggi lagi pada hadis sahih. Quran itu mutawatir. Ni. Belaka-belaka daripada Nabi, hadis sahih pun daripada Nabi, Quran pun daripada Nabi. Lepas tu tu saja je nak cari nyakit Jadi tak ada pelik lah kalau orang nak marah ke apa. Cuma bila kita berzikir tu tak payah kita rakil lah ke apa lah. Bapak ni nak tahlil, lepas kuliah ni kita tahlil sikit tak payah dia buat live lah. Malu ke orang apa duk berzikir, duk tunjuk ke orang. Lah ni selawat ke Nabi pun nak tunjuk ke orang. Zikir pun nak tunjuk ke orang. Tahajud pukul 3 pagi pun bangun buat live juga tunjuk ke orang. Sambil-sambil lalu kaum bank ke bawah. Ai tak ada arah lah weh. Itu semua tu ibadat, orang panggil ibadat hak bahasa qasir. Mana qasir ni mana? Hak kita sendiri. Kalau mengajar ni orang panggil ibadat mutaaddi. Memang orang panggil jenis ngajar ni tak boleh ngajar kau tiapi. Bodoh lah orang panggil. Duduk buka kitab ngajar ke dinding, gedung. Bodoh lah orang panggil itu dah ni. Ngajar ni jenis mutaaddi apa? Jenis jerakit kau orang. Dia panggil bersyarikat antara orang hak cakap dengan orang hak dengar. Sebab tu orang hak dengar ni, para hadirin hak dengar lah ni hari ni malam ni boleh pahala lah kau ni kalau lillahi ta'ala. Bukan orang duk cakap saja boleh pahala dah. Al-mustami' syarikul qail, kata Nabi SAW. Mustami'in tu syarikul qail. Orang hak dengar ni bersyarikat, bersekutu dengan orang hak cakap. Sebab itulah kalau dia tak mengopak tapi dia dengar orang mengopak, boleh berdosa juga dia? Boleh. Sehat sekali. Saya tak mengopak, dia hak mengopak. Dah mau dengar apa?
Kalau mu tak dengar tak mengopak juga duk tak ada lengor dengar. Gapo lagi? Habis cerita sikit kan. Ngongeng. Mu je dengar. Tapi dosa sama ya. Nah, sebab apa? Mustami'in syarikul qa'i. Orang hak dengar ni bersekutu, bersyarikat sendiang berhak dengan orang hak cakap. Tu. Jadi kalau orang bercakap benda baik, nah, qaulul hasanah, perkataan yang baik-baik. Nah, maka ketika tu kita hak dengar ni pun boleh pahala supaya juga. Nah, gitu dah. Ada pun semaya tahajud, zikir, selawat. Ini ibadat antara kita dengan Allah Taala. Nah, kau kalau kita semaya tahajud tak ada orang lain jadi tak sah semaya tahajud kita gitu. Kau panggil gila kau kan? Dah. Kita berzikir sore-sore kita. Kena ada syarat, kena ada orang ke? Weh, mai hamba nak berzikir ni. Gitu ke? Tak perlu siapa bodoh tak tu. Nah, kalau boleh jangan tunjuk lagi ada. Nah, kenapa? Ni ibadat qasid kita di tengah Tuhan. Nah, tu. Ada orang panggil ngajar, ni ibadat kita berjerakit dengan orang panggil mutaaddi dia panggil. Tu tak apa nak buat rakame kau nak buat live supaya apa? Manfaat tu pakak boleh kosi. Hak mana tak boleh hadir ni hujan lebat kau gapo nampak lega masjid ni kata ni. Kau bukan sebab poster dah. Sebab hujan lebat dah. Tu. Kenapa? Tu. Baik. Huwa bermula dia yakni Allah allazi ba'atha. Allah ni yang Tuhan yang telah membangkit ia Tuhan fil ummiyin. Siapa ummiyun? Iaitu al-Arab, orang-orang Arab. Sebab apakah dipanggil ummi orang bangsa Arab ni? Kerana orang Arab ni tidak pernah ada satu kitab daripada Samawi pun turun di atas bangsa Arab. Tak ada. Kata setengah al-Arab, orang Arab ni digelar ke ummi kerana mereka ni tidak ada orang panggil apa? Kepandaian nak membaca dan nak menulis. Tapi hak ni lemah lah. Sebab apa? Sebab ada pandai baca, pandai nulis. Kata setengah ummi ni kerana apa? Kerana mereka ni bahasa mereka tu spontan tanpa perlu menulis dan membaca. Spontan. Nah, sebab orang Arab ketika tu sudah sampai ke tahap bahasa dia sangat tinggi. Sebab tu apabila Quran mari ni, segala syuara, tukar-tukar syair di kalangan Arab jahiliah kehil sungguh nak lawan, nak bertanding Quran, tak mampu. Nah, walaupun awak mari satu surah yang pendek pun tak mampu. Bunyi pelik. Inna a'tainakal ka'ka. Nak tanya ya yang nak reka, nak tiru. Inna a'tainakal kautsar, nak tiru. Inna a'tainakal ka'ka kal aqaq. Ada juga gitu. Itu tengok dalam kitab Jawahirul Kalamiyah tak ada yang sebut tu. Nah, tak mampu. Padahal orang Arab ketika tu sudah sampai ke level bahasa mereka tu sangat tinggi dah. Ni nak membuktikan kata Al-Quran ni bukan reka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sendiri pun digelar dengan Nabiul Ummi. Nabi yang dibahasa pada muk. Ummi ni mana bahasa tepek dengan muk lah. Orang Arab dulu kalau tak pergi sekolah orang panggil tepek dengan muk. Itu ummi mana hak tepek dengan muk. Apa? Dia tak masuk sekolah mana-mana. Nah, Nabi ni tak masuk sekolah mana-mana, belajar nulis, belajar baca. Tiba-tiba boleh sebut dengan jelas. Qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu. Kalau buta huruf, ni ada juga orang kata ummi ni buta huruf. Tak betul tu. Bukan Nabi ummi, Nabi yang ummi ni Nabi buta huruf. Kalau buta huruf tak boleh nak sebut ya. Alif lam mim, alif lam ra. Nah, orang buta huruf ni dia tak kenal huruf. Cuba kita tanya orang tua hak buta huruf, suruh sebut kereta api, boleh sebut. Nah, kereta api tu apa? Cuba pak cik eja pula. Nah, dia boleh saja tak? Dia kenal tak kah, ra, ta, al. Tak tahu dia. Eja gapo atau kereta api dia tak tahu kah gapo ke kau tak sah hak Jawi, hak Rumi pun tak reti. Tu orang panggil buta huruf. Tiba-tiba Nabi ni boleh sebut bulak buti molek. Ba,
qaf, ain. Tapi tak belajar di sekolah mana-mana. Tu orang panggil kelebihan di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ummi digelar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah gelaran yang puji, yang terpuji, bukan menghina dah. Bukan menghina. Baik. Adapun ummiyin sini bukanlah nabi. Ummiyin sini ialah orang-orang Arab tu sendiri. Wal ummiyun humul arabu. Bermula orang-orang ummi ni ialah mereka itu orang-orang Arab tu sendiri. Ini banyaklah dalam tafsir, dalam riwayat tafsir daripada Mujahid, daripada Ibnu Wahbin, daripada Sufyan Tsauri pun disebut lagu tu juga. Iaitu ummi itu ialah orang Arab. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak belajar menulis dan baca, tapi ketinggian bahasa mereka tu dapat dengan secara spontan saja. Itu. Tapi kalau hak kuat kata digelarkan ummiyin kepada orang-orang Arab ni kerana mereka tidak pernah diturunkan ke atas bangsa mereka tu satu kitab pun daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada Al-Quranul Karim. Baik, Tuhan kata huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah yakni Allah Tuhan yang telah membangkit pada kalangan orang-orang Arab yang ummiyin tu. Membangkit apa tu maf'ul? Rasulan, akan seorang rasul. Siapa seorang rasul sini? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tapi wak mari pula minhum, Nabi Muhammad tu pun daripada minal ummiyin. Itu. Apa wak mari minal ummiyin? Kata dalam kitab tafsir Tabari, yakni minal ummiyin rasulan, akan seorang rasul yakni Nabi Muhammad, minhum ay minal ummiyin. Wa innama qala minhum, dan hanya sanya Allah Taala menyebutkan Nabi Muhammad ni ialah setengah daripada ummi juga. Lianna Muhammadan, kerana sesungguhnya Nabi Muhammad kana ummiyan, dan Nabi Muhammad tu zahir dia tu orang panggil ummi. Apa? Tak belajar menulis dan membaca. Kalau Nabi Muhammad biasa mengaji menulis baca, maka bila turun wahyu orang boleh kata pula, Muhammad patutlah pandai sangat cakap, sedap sangat, petah sangat. Wak keluar ayat-ayat wadduha wallaili idza saja. Patut pun tengok ngaji sampai sekolah universiti sampai PhD tak heran okey. Ni dak pernah ngaji di mana-mana sekolah, dak pernah ngaji di mana-mana universiti. Seorang tok guru pun tak ada pernah mengajar dia menulis membaca, tiba-tiba boleh membaca, boleh sebut huruf dengan jelas. Ni kan mukjizat dia panggil. Tu. Maka orang kafir Quraisy ni tak boleh nak tahmah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pereka ayat-ayat Quran. Jelas bahawasanya Al-Quran ni direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim, membaca Nabi Muhammad ni hijab yang pertamanya yatlu alaihim ayatih, ay yaqra'u ala haula'il ummiyin. Mana yatlu ni makna yaqra'u, membaca ala haula'il ummiyin, di atas mereka itu orang-orang ummi, orang-orang Arab yang ummi tadi tu, ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala allati anzalaha alaihi, yang mana ayat-ayat ni diturunkan di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah taala ni ada dua jenis lah. Pertamanya ayatullah Quraniyah, ayat Allah hak bahasa kena baca. Qara yaqra'u Qur'anan, artinya ayat Allah taala hak bahasa kita kena baca. Itu Quran itulah ayat Allah taala. Yang keduanya ayatullah kauniyah, ayat Allah taala kejadian alam ini. Ini pun ayat Allah taala juga. Hujan lebat, banjir. Tiba-tiba banjir pula. Kita ni benar-benar duduk di dalam cobaan sungguh. Baru je banjir di patah barat, banjir pula dah di patah timur. Tengok.
Nah, ingat kata ada dah banjir. Ni tanda kata bahawasanya fa'alul lima yuri. Tuhan buat gapo hak dia nak. Dia tidak kira musim. Hak musim tu hukum adat aja. Nah, hukum adat sah menyalahi. Nah itu ni. Musim banjir ni bila biasa? Musim tengkujuh orang panggil. Bulan 11, bulan 12. Habis dah masuk bulan 3 dah ni. Banjir kat mana pula? Ni bukti kata Allah dia sang pencipta yang maha nak, maha berkehendak. Ya, dia bukan buat kira kita. Kalau dia nak buat, dia buat. Dia tak ada kira kita. Dia nak banjir di Shah Alam itu, dia tak ada tanya dulu penduduk Shah Alam. Boleh ke tak hamba nak waktu banjir ni? Nah, penduduk Shah Alam kata, jangan Tuhan, kalau tidak kami demonstrasi, kamu tak sembahyang. Tuhan pun letih, sedih Tuhan gitu ke? Bukan Tuhan kalau lagu tu ni. Tuhan kalau dia nak buat, dia buat lagi. Tu dengan Tuhan. Lepas dia. Nah, tu tengok. Nah, habis dah kalau kira-kira adat kat musim terkujuh habis dah bulan 12. Ini bulan 3, banjir pula patah timurnya. Macam ayat tu. Tu bukti kata Tuhan yang buat. Nah, bukan tabiat semula jadi, bukan. Nah, hukum alam adat ni sah menyalahi. Nah itu. Baik. Jadi ayat Allah Taala kedua tu. Nah, ayat Allah Ta'ala kedua-dua tu ayat Allah Ta'ala belakang. Cuma ayat Allah Ta'ala hak alam kejadian ni kita kena guna akal untuk memikir. Nah, sebab tu Tuhan kata fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar orang-orang yang ada kepala otak. Nah, tengok kejadian alam ni, reti kata af'al Allah Ta'ala. Hijai Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala. Bukan jadi dengan sendiri dah. Maka tiap-tiap kali kita tengok makhluk Tuhan tu boleh bawa ingat ke Tuhan, artinya kita tu orang yang mempunyai basirah. Penglihatan mata hati kita tu cerah. Nah, tidak tengok setengok-tengoknya. Nah, umpama orang hak tak reti baca tengok signboard. Nah, dia tengok setengok-tengoknya tu daripada cerah ni tekan minyak, nak pergi Kota Baru apa ke Bangkok tu. Apa ke Thailand. Turun pasal apa bunyi cakap bahasa lain ni. Nah, biasanya bahasa logat lainnya, ni bahasa tu lain. Nah, hanya orang keliling kata, ni mana ni? Kota Baru lah. Kota Baru abah mung sini ni Bangkok dah. Apa Bangkok? Macam mana saya boleh sampai ke Bangkok kat sini? Orang kata, mun tak tengok ke ada signboard tepi jalan tu? Kata tengok dah tapi saya tak ada baca. Padai sesak pun. Gitulah orang tengok signboard Tuhan. Makhluk ni signboard Tuhan. Nah, tu tanda Tuhan. Nah, tapi apabila tak reti, buta mata hati, tak pandai baca maknanya, aku tengok setengok-tengoknya tak boleh bawa ingat dia kepada Tuhan. Itu dah. Baik. Jadi tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya Allah Taala sebut dalam ayat ni, yatlu alaihim ayatihi, ayaqra'u alaihim ayatih, membaca ke atas mereka itu orang-orang Arab yang ummi tadi tu ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah orang tutup guru dulu walaupun alim dengar lagu mana pun, bila balik daripada Mekah ngaji di Mekah, buka madrasah, buka pondok, tetaplah juga ngajar Quran kepada anak-anak murid dia. Itu kerana tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama disebut dalam ayat ni, baca ayat Tuhan. Nah, jadi sebab tu tok guru Quran tu jangan main. Salah satu daripada ambil hijab Rasul. Nah, waktulah kadatil muallimu antakuna rasulah. Dekatlah oleh seorang tok guru tu dengan rasul. Apa pada pihak dialah yang melaksanakan tugas rasul setelah mana rasul tak ada. Yang boleh kita boleh baca Quran, boleh mengeja huruf gapo ni daripada tok guru Quran kita dululah. Tok guru Iqra, tok guru Muqaddam dulu. Nah, tapi bila dah pandai dah ingatlah dah ni. Tu jangan. Nah, kena hargai jasa tok guru. Walaupun tok guru kita tu mengajar alih bota je pun. Nah, tapi kalau tidak ia ajar alih bota Jepun, hak kita kata Jepun tu, tak boleh kita nak baca kitab gini ni. Nah,
Wa yuzakkihim, dan menyucikan akan mereka itu ummi tadi. Tu apa wa yuzakkihim ay wa yutahhiruhum min danasil kufri. Nah, menyuci wa yuzakkihim ay wa yutahhiruhum, menyucikan, membersihkan mereka itu ummi min danasil kufri, daripada najis kekufuran. Nah, tuh menyucikan akan mereka itu daripada najis kekufuran. Jadi kufur syirik ni ialah diumpamakan dalam Quran seperti najis. Innamal musyrikuna najasun, hanya orang musyrik itu ialah najis. Apa? Iaitu najis maknawi, najis i'tiqad dia. Bukan tubuh badan dia tu najis dah. Lama tengok orang kafir nak masuk masjid hamba, "Oi, najis ni." Jangan gitu. Orang kafir tubuh dia tu suci lah, anak Adam. Nah, walaupun dia bukan orang Islam pun suci, tak ada sama dengan kita. Tuhan kata innamal musyrikuna najas. Hanya orang kafir musyrik itu ialah najis maknawi. Apa? Najis i'tiqad dia tu. Pegangan dia dalam hati dia tu najis. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzakkihim yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengok. Jadi nak dapat dulu. Tuhan tak kata huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tuhan tak ada gitu. Tuhan kata wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab Allah wa yu'allimuhum kitab Allah amrillahi wa nahyihi wa syara'i dinihi. Habis itu. Mana wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu ummiyin, orang-orang Arab tadi itu, kitaba ay kitab Allah, akan Al-Quran kitab Allah. Apa barang yang ada dalam kitab Allah? Min amrillahi wa nahyihi, daripada perintah Allah, wa syara'i dinihi, dan segala syariat agamanya, agama Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Artinya sebelum nak dapat terima ilmu pelajaran ni, mesti kita kena hatinya bersih. Nah, cuma berdaki dengan maksiat, susah nak dapat ilmu, susah. Alasan kerana tu guru tu orang kata lah. Ni kadang-kadang kita buat alasan, saya tak faham sebab apa? Sebab ustaz kecek Kelantan pekak. Loh, pas saya ngaji Mesir tu, syekh saya bukan kecek Kelantan pekak, kecek Arak tu. Kecek Arak tu. Nah, itu bukan alasan kita tak boleh faham ilmu ni. Nah. Pas kau UK mana, pas kau England mana, ngaji dengan orang putih. Sama ke bahasa dia dengan bahasa KL? Orang putih punya bahasa English tu sama ke dengan bahasa KL? Tak sama ke? Sama dengan bahasa orang Selangor? Tak sama juga. Tapi reti je ke? Jadi bukan alasan bahasa kita payah faham. Satu hari dia masuk ke pasar raya, tiba-tibanya terlihat tumit. Terlihat. Bukan sengaja lihat. Nah, ni ter tu tak sengaja lah. Terlihat Tumi bukan kopek dah, tumi. Ni. Bukan sengaja lihat. Terlihat tumi, perempuan tua. Tanya Imam Syafi'i, kalau dia hafal sebelah ni masuk automatik. Itu ni. Ni. Ya hafaz pipi ni masuk automatik. Tak ada menu kita ni, menu berdoa nah. Hafaz 10 ayat terlupa 20 ayat itu ni. Hafaz 2 surah terlupa 4 surah nah. Kita je benuknya. Nah. Ni dah. Hafal ni hak ni yang masuk. Hak ni kena menu. Susah hati dah lah dia weh. Tengok. Susah hati dah. Kita tak apa dah tu kemah dah tu. Ni janji ingat. Tapi dak. Dia orang yang dekat dengan Allah Taala ni, lagu tu sudah dikira kurang dah. Teruk dah.
Berat dah. Apa ni? Nah. Maka kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in. Aku mengadu hal. Nah, mengeluhlah maknanya. Syakautu ni makna aku mengeluh aku kepada tok guru aku Waqi'. Nah, tentang apa? An su'il hifzi, tentang buruk. Buruk dah tu lagu tu. Lalu tok guru dia Waqi' kata mana Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Syafi'i. Maka memberi irsyad, memberi nasihat, memberi petunjuklah oleh Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, kepada aku, katanya Imam Syafi'i, ila tarkil ma'asi, supaya tinggal maksiat. Oh, maksiat dah tertengok tumik perempuan tua. Duduk Mac Valley ni ustaz, buat apa hari minggu ni cuci mata gelak hati sikit. Ngaku siap cuci mata gelak hati dah tu. Sengaja kan, tak ada apa lah. Ni dak. Ni orang tinggi dengan Allah gitulah. Nah, hasad pada orang yang berbuat maksiat. Maka kerana tu kalau kita nak mudah dapat faham ngaji, mudah dapat ingat hafal, dan susah nak lupa hafalan, maka kita kena menjauhi maksiat. Maksiat hak kita buat dah kita taubat, maksiat hak kita tak buat lagi, minta Allah Ta'ala jangan jatuh kita, jangan maksiat tersebut. Kalau jatuh terus bertaubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kefahaman ilmu dia, ilmu agama yang kita duk ngaji ni. Kalau tidak payah nak faham, duk benak situ. Nah, apa ayuh kata nak faham apa mengaji. Balalah kali. Tak mudah, semuanya payah. Sebab tu Nabi kata innamal ilmu ta'allumi, ta'allum bina takalluf. Takalluf artinya berat. Nah, ya tak boleh ilmu ni nak dengan mudah gitu. Kekeng depan Netflix tengok Hindustan, lepas tu dapat jadi alim. Oh, mudah lagu tu. Nah, tak boleh itu. Nak dapat ilmu mesti kena mengaji kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Zarnuji itu. Nah, hanya pelita penuntut. Ada dah tok guru pondok kita dulu. Dia terjemuh serta syarah kitab Ta'limul Muta'allim hak Arab tu, dia terjemuh ke bahasa Melayu. Pelita penuntut. Lapu bagi orang mengaji. Jadi orang nak mengaji ni kena ada lapu. Tengok orang panggil praktikalnya apa dibelajar kitab pelita penuntut. Kalau hak Jawi lah, kalau hak Arab Ta'limul Muta'allim tu kena pergi ke Jawa. Jawa memang ada. Nah, orang sana ni kalau anak tok guru tu dia panggil Gus. Anak tok guru tu Gus. Bukan anak-anak tok guru ni ada ni pula. Ada apa panggil? Persatuan dia Gawagis. Jamak dia Gawagis. Gus. Nah, apa panggil Gus tu? Level anak tok guru. Jadi sebab tu pondok sana tu tak sama dengan pondok kita. Anak tok guru dia tak panggil mamak dolah gitu, dia panggil Gus. Jadi kalau sejak kecil lagi dimuliakan oleh anak-anak murid ayah dia, maka dia ni kena usaha supaya boleh setara dengan ayah dia atau lebih daripada ayah dia. Maka sebab tu mati ayah dia, anak dia ganti. Mati dia, cucu dia ganti. Mati cucu, cicit ganti. Hingga pondok sana 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun berada. Kekal sampai lah ni. Kekal tu dengan pelajar puluh ribu. Gitu. Bukan kekal bangunan. Kita pun kekal bangunan. Tok guru tak ada dah. Nak murid pun tak ada saya buta dah. Nah, beza pak kita kan? Kita tok guru mati, tok guru wafat, tok guru mampu kerah pondok. Selok mampu tak ada dah. Tengok pondok tu kenal dia dah lagi. Tak ada dah. Jadi sekolah harap, jadi tahfiz lah. Hafal Quran nah. Tak ada dah, tak jadi pondok dah. Beza kau ustaz pondok kata tahfiz. Beza. Orang lain ni sampai lain ni tak nak beza lagi. Ustaz ni nak wakah ke tahfiz ustaz. Tak ada tahfiz saya. Tu duduk ngepeng kuliah ke Facebook. Bukan tahfiz tu pondok. Iyalah. Itulah pondok tahfiz dah. Bukan tahfiz pondok. Lah tahfiz. Bukan tahfiz pondok. Beza tu tahfiz dengan pondok tu. Nah, tahfiz tu tempat hafal Quran.
Pondok ni hafal mata-mata ilmu, nahwu, soroh, ngaji kita Arab, supaya boleh baca balik kita ulama dok mengarai dulu tanpa ada baris, itu tu pondok. Bezalah pondok dengan tahfiz tu beza. Hanya witukah pok itu ni. Tapi payahnya sebab pondok sendiri di tempat kita tak ada silibus. Ni kelemahan pondok kita. Tak ada silibus. Yang menyebabkan banyak orang yang memperalatkan nama pondok. Banyak. Buka pondok, cakap nak kutip derma. Kalau kita pergi siasat, tak baca pun kita nahwu tak baca atau tak ada. Baca buku Rumi terjemahan, hak tulis dah baris. Hak tu pun salah lagi. Sebut nama kita betul-betul Ummu Ibrahim. Kitab Ummul Barahin, Ummu Ibrahim ya mai. Tengok ke? Ni. Ni tak apa, tak kerti nak kecek dah hamba. Bila ada orang memperalat gini, tutup guru pondok marah. Bila kita ajak tutup guru pondok, mari kita bersatu, kita buat persatuan. Bukan untuk politik. Untuk kemah balik sistem pondok kita ni. Ada lembaga peperiksaan selarah seluruh pondok. Macam periksa SPM kau apa kan? Ada selarah kan, ada lembaga peperiksaan dia. Pondok pun boleh buat lagu tu. Terbukti di Indonesia tu berjaya mereka. Siap RUU pondok pesantren ada sana. Rang undang-undang pondok pesantren dah luluh lepas pilpres. Pilihan raya presiden dia terbaru itu tu. Luluh dah RUU pondok pesantren. Apa dia boleh buat? Dia bukan negara Islam. Dia negara Pancasila, Republik, Jumhuriyah. Tak ada agama negara. Semua agama 6 agama rasmi. Agama rasmi yang ni Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu tak silap. Tu ni agama rasmi. Tapi institusi pendidikan agama turas dia hebat pada kita. Kita negara Islam lagi, Islam agama persekutuan lagi, raja ketua agama lagi, ada hak keistimewaan pula lagi. Tapi kita jadi kanak-kanak istimewa dalam negara sendiri. Pondok pun nyewa, tu pun lebu hacu jambe hacu lebu dah ni. Budak-budak hak benga dah baru mai atas pondok. Sana dak. Sana dia nak terima pelajar 300 orang ya. Contoh, dia buka interview 3,000 orang mari. Tak lulus. Hak tak lulus tu jerit pun. Supaya orang super sini tak lulus, nak masuk marah jerit. Tak boleh masuk sekolah sains ni sekolah marah jerit. Sana tu tak lulus masuk pondok tu jerit. Sini jerit sebab mak pak nak gelap pondok ni. Lagi sama. Kita balik gitu. Kita tak malu kita, tak malu. Tak apa kalau tak ada tutup guru pondok duk dengar aku lah ni. Orang ajak bersatu, kita ajak bersatu bukan untuk politik. Tak malu kau donzong. Tak malu kau donzong. Tak malu kita kau donzong ni. Pelik. Negara ni bukan negara dia. Walaupun sebagai warga negara tapi bukan ada hak keistimewaan. Tapi lebih dia lagi lah ni. Gagah donzong lagi. Mana donzongnya orang Melayu? Tak ada. Kata ni. Semua donzong pergi connect lagu. Betul tak? Padahal pondok ni institusi tertua. Zaman dulu tak ada sekolah menengah kebangsaan kau tak ada. Pondok kebangsaan hak paling lama sekali. Awal sekali kebangsaan ni, nasionalisme ni ialah tutup guru pondok. Syekh Abdullah Fahim tuk kepada Pak Allah Badawi, dia buat sekolah pondok dia, madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Nama pondok dia di Kepala Batah bukan Kepala Bapak, Kepala Batah Pulau Pinang tak betul ni. Namanya apa pondok dia? Dairatul Ma'arif Wataniyah, daerah cerdik pandai. Wataniyah ni kebangsaan. Mana pondok ni kebangsaan lama dah. Sebab tu kalau di Kelantan pun kita kadang-kadang tak kenal nama madrasah tu, kenal nama tempat. Pondok Pasir Tumbuh, Pondok Lubuk Tapah, Pondok Gelang Emas. Kita tak kenal nama madrasah, nama pondok ni apa?
Tak tahu ada nama dak, tapi pondok Pasung tu. Padahal nama dia Madrasah Diniyah Al-Bakriyah. Tapi tak sahur dengan nama pondok dia. Sahur dengan nama tepat. Itu betapa kebangsaannya, betapa nasionalismenya tok guru dulu. Tapi tutup gula ni tak tahu. Tak ada semangat kebangsaan tu, tak ada. Semangat nasionalisme tu tak ada. Nah, nasionalisme ni tolak Islam tak? Siapa ajar? Ngaji di mana lagu tu? Nah, salah sejarah tu. Hidup baca sejarah negara Arab, pergi buku masuk dalam negara sendiri. Kan pening lagu tu. Nah, baca sejarah negara Mesir, negara Timur Tengah. Memanglah nasionalisme tu daripada Michel Aflaq, daripada Zionis untuk menjatuhkan Utsmaniyah. Nasionalisme di Nusantara ni bukan daripada Michel Aflaq. Kita bukan duduk di bawah jajahan Utsmaniyah. Bahkan Utsmaniyah bantu Aceh lawan penjajah walaupun tengah-tengah tenat nazak sakaratul maut. Utsmaniyah dia kata bantu lagi, jauh daripada negara dia. Yang menjajah kita ni siapa? Belanda, Portugis. Masuk sejarah dah aku ni nak ceritanya ni. Jadi yang meniupkan semangat hubbul watani minal iman, cintakan negara ni bahagian daripada keimanan, itu tutup guru pondok dulu gitu kan. Tapi lah ni tak ada, ikutlah jadi gapo. Itu akhirnya tok guru mati, pondok mapuh. Lah ni tok guru tak mati lagi, pondok mapuh dah. Kau teruk dia. Nak duduk lagu-lagu ni kau? Ni, tutup guru pondok kita nak duduk lagu ni kau? Nah, orang memperalat ke pondok, buka madrasah, buh nama pondok, baca kitabnya tidak kitab-kitab silibus pondok. Ya sama ya sebenar. Seluruh Nusantara ni, tutup guru dulu ngaji Mekah, sama saja silibusnya. Cuma bezanya di Indonesia tu dia bersistem. Dia buat sistem. Dia ada jamaiyah dia. Nahdlatul Ulama tu jamaiyah yang menjaga ketulinan pondok-pondok di sana, memperjuangkan kaum sarungan. Dia panggil kaum sarungan ni kai pelekak lah. Fok-fok kai pelekak ni. Tu. Tempat kita dah tak jadi lagu tu tempat kita dah ni. Tu. Ada arah lah. Lepas bila orang guna nama pondok ke tu, pakak marah. Lepas tu kita sendiri nak beki, tak sih, pakak duk senyap dah tu ni. Tu. Habis. Gapo cerita nak cerita tadi, apa ni lari pas ke pondok apa dah tadi. Jadi sebab tu apabila kita nak mengaji ni, mestilah kita kena usahakan diri kita taubat daripada maksiat, tinggal maksiat. Barulah ilmu tu kita dapat. Baik, habis itu wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajar Nabi kita Muhammad SAW akan mereka itu orang Arab ummiyin tadi itu al-kitabah akan Quran, wa ma fihi, dan apa yang ada dalam Quran. Apa yang ada dalam Quran? Min amrillah wa nahyihi wa syara'i' dinihi, daripada perintah Allah, larangan Allah, dan segala syariat-syariat Allah. Wal hikmah ni kalau dalam tafsir ni kata yakni bil hikmati. Ia takdir ke haraja, yakni dengan hikmah. Apa? Ayis sunani, dengan sunnah-sunnah. Tu. Jadi tafsir dulunya Alkitab kena kepada syariat, iaitu Al-Quran. Kemudian Al-Hikmata kena kepada sunani. Apa? Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmata ay wabil hikmati. Nabi ajar orang itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Yang ni apa? Sunnahnya. Segala sunnah Nabi SAW tu ialah kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sananya ada lagi ulama yang mentafsirkan al-kitaba ayil iman wal hikmata ayil syariah. Jadi al-kitaba tu dah ada juga ulama yang tafsir, iaitu iman. Wa yu'allimuhumul kitabah, mengajar mereka itu, mengajar oleh Nabi Muhammad akan mereka itu manusia yang orang Arab ummi tadi al-kitabah, yakni iman. Sebab apa? Sebab iman ni sejak daripada tu ada siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kiamat pun tak berubah. Tak berubah. Kitab Taurat tentang keimanan sama juga.
dengan kitab Injil. Kitab Injil tentang keimanan pun sama. Nah, sebab tu Raja An-Najasyi tu bila dengar penerangan daripada Ja'far bin Abi Talib, dia kata, ish, ini seperti mana yang dibawa oleh Isa Al-Masih tentang keimanan, tentang iya sama. Di kitab mana yang diturun oleh Allah Ta'ala bangsa Samawi ni, kitab Al-Quran ke, Taurat ke, Injil ke, Zabur, soal iman tu sama. Nah, suhu-suhu tu tentang iman sama saja. Nah, yang berbezanya syariat. Nah, syariat beza deh. Syariat beza. Contoh kita kata syariat Nabi Musa alaihissalam, itu tak sama dengan syariat kita Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Musa kalau pakaian dia kena najis, tak boleh basuh dah. Kena potong gitu terus. Itu ni. Potong terus. Lepas tu tapung pula orang lain. Oh, banyak tapung kita dah. Nah, syariat Nabi kita kena najis boleh cuci dengan air. Nah, syariat Nabi Musa dah kena potong terus. Tapung orang lain. Syariat Nabi-Nabi dulu tak boleh nak semaya, nak ibadat di luar daripada rumah ibadat. Tak boleh. Nak semaya mesti di rumah ibadat. Nah, di masjid dia. Nah, tetapi umat Nabi Muhammad SAW dijadikan sekalian bumi ni ialah masjid untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu ni. Oh tu. Tu orang panggil perbezaan. Maka sebab tu al-hikmah ni kata setengahnya ialah ayat syariah, al-kitabah ayat iman. Jadi cukup tak tiga? Cukup. Mana? Wa yuzakihim tasawuf, menyuci, tazkiyatun nafsi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tauhid dan syariat, agama. Mana? Iman, Islam dan ihsan, akidah, syariat dan akhlak. Inilah tugas para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para alim ulama yang mewarisi pusaka Allah alaihi wasallam, mengajarkan kita iman supaya sah, mengajarkan kita syariat supaya betul amal ibadat kita, dan mengajarkan kita cara nak membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang tercela. Itu habis. Ayat seterusnya, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Jika tidak Allah Taala bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, maka nescaya kalian berada dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Habis. Kemudian kata Imam Ghazali, ini nak tafsirkan wa yuzakkihim. Nak tafsir itu, nak tafsir wa yuzakkihim, ayyutahhiruhum minal akhlaqil mazmumati. Itu makna yuzakkihim, menyuci akan mereka itu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad yutahhiruhum, menyucikan akan mereka itu manusia. Menyucikan daripada apa? Minal akhlaqil mazmumati, daripada akhlak-akhlak yang dicela. Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ikutlah hak tu, hak dalam bahasa batin. Akhlak-akhlak yang bahasa zahir dengan lidah kita. Itu. Caci maki, itu kan dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pernah orang Yahudi pernah dia kata ke Nabi, assalamu alayka ya Abul Qasim, racun yang membunuh ke atas engkau, hei Abul Qasim, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah maksudnya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha dengar, marah dia. Dia pun jawab, wa alaika samwal la'nah, atasmu lah racun yang membunuh dan laknat Tuhan atasmu. Ya balah dia tu. Rasulullah tu Rasulullah ada dekat tu. Rasulullah kata, ma fa'alti ya Aisyah, apa yang kamu buat ni Aisyah? Innallaha la yuhibbul fahish wat tafahush, sesungguhnya Allah Taala tidak suka orang yang mengeluarkan perkataan keji dan berbuat perbuatan yang keji. Cukup bagi kamu apabila orang yang maki kamu kata alaika, atasmu. Atau alaika atau alaikum gitu ya. Maknanya kalau kata bodoh mu ni, mu juga gitu ya.
Kayak kita dak ke bodoh ni. Bodoh bengok. Kita ke jawab balah tu peluru bedil lebih pada dia. Lebih pada tu lalu. Dah tu ni. Jadi kalau ikut nabi kalau dia kata bodoh lepas tu kita juga gitu ya. Alaika tu ni. Juga. Kata kakak bodoh. Dah kata kakak bodoh kata juga. Itu ke comel ke seni nabi dia tu ni. Tu. Tapi kalau hak bodoh nak kata bodoh sungguh. Nah itu ni. Ini orang nak marah Ustaz Zahar kata wangi bodoh kau kata ni. Dah bodoh kena kata bodoh, tak kena kata cerdik pula. Nah, Quran kata sayaqulu sufaha minan nas. Selagi berkata orang bodoh di kalangan manusia. Enggak bodoh nak kata bodoh, tak kena kata cerdik pula. Tak ada ni. Dia mau nak marah Ustaz Zahar dulu. Yo gelau tak bodoh. Memang bodoh tu tak kena kata bodoh, tak kena kata cerdik. Nah, dia lagu tu. Maki pada tempat hak kena maki tu bukan maki orang panggil. Puji lah tu. Tak ada ni. Takabur di atas orang takabur tu tawaduk. Nah, takabur di atas orang takabur tu sedekah. Itu. Nah, tu. Sebab tu Nabi kan, apabila fofok Yahudi buat khianat ke Nabi panggil apa? Ya ahlal kiradah. Hei fofok kira. Kasar tu. Tapi kena. Sebab apa? Sebab tu nenek Yahudi mula mungkin janji tak se hijrah hari satu gigi hijrah tu berubah jadi kera. Pahala ni mungkin janji pula dengan Nabi. Maka Nabi kata, "Hei, fofok kira." Kena tu. Nah, kasar Nabi. Kasar tepak dia, tak main kasar tu lembut dia panggil. Tu. Sama juga. Dalam Quran ajar ke? Ya Quran ni macam-macam cara ya ajar. Ada kadang-kadang suruh ajar cara hikmah, berlemah lembut. Ada yang suruh berdebat, berhujah dengan baik. Ada kadang-kadang dia kata, mu kata gini, "Qul mutu bi ghaizikum." Kata begini Nabi Muhammad, mutu bi ghaizikum. Mampu kamu dengan marahmu gitu. Mutu bi ghaizikum. Matilah mu dalam kemarahanmu. Masa aku nak jawab gitu. Jadi ada tempat-tempatnya berlembut, cerdik, bijak, akademik, kadang-kadang jawab dengan bodoh gitu. Tak apa enggak bodoh juga. Tebing jawab panjang lebar pun ya tu. Gitu juga. Kena faham pun. Bukan nak mengerti pun. Itu habis. Wa min sifatil bahaimi, dan suci mereka itu, dan menyucikan akan mereka itu daripada sifat-sifat kebinatangan. Habis wa yaj'alu sifatil malaikati libasahum wa hilyatahum, dan nabi-nabi anbiya ni tugasnya ialah supaya kita ni menjadikan segala sifat-sifat malaikat, sifat-sifat malaikat mana taat, nak ibadah hampir dengan Allah Taala, itu sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat ni dijadikan sebagai apa? Libasahum wa hilyatahum, pakaian mereka itu manusia, dan selendang kita, selendang ni perhiasan. Tu selendang mereka itu manusia. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula nak tahlil sikit ni, wa maqsudu hadhil kimyai anna kullama kana min sifatin naqsi yata'arra minhu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Cepeng ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.